Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama sekali lagi pada petang ini untuk kita sambung kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang telah meninggal dunia dan juga urusan-urusan akhirat. Walaupun tajuk ini lebih kepada memfokuskan urusan setelah meninggal dunia, tapi dia juga menceritakan perkara-perkara yang lain yang ada kaitan dengan kematian. Petang ni kita lihat tajuk talqin mayat. Bab talqin mayat, la ilaha illallah. Diterimakan daripada Muslim, daripada Imam Muslim, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan ataupun ajarkan oleh kamu akan orang-orang yang akan meninggal dunia dengan kita ucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi Nabi menyuruh kita apabila seseorang itu nak meninggal dunia, hendaklah kita talqinkan. Jadi talqin ni bukan bermakna selepas kematian. Ini lebih pada fokus maknanya saat kematian. Lakinu mautakum, talqinkan akan kamu ataupun ajar oleh kamu akan orang-orang yang nak meninggal di kalangan kamu dengan kita ajarkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kemudian wa zakara Ibnu Abi Dunya an Zaid bin Aslam qala Utsman ibn Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ukhdiratil mayit falakinuha la ilaha illallah, fa innahu ma min 'abdin yakhtimu lahu biha inda mautihi illa kanat zadahu ila jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila hadis seseorang yang akan meninggal dunia, iza ukhdiratil mayit, apabila hadirlah mayat. Maksud mayat ni orang yang nak meninggal lah. Kalau dah meninggal macam mana pula kan? Apabila dihadirkan seseorang yang nak meninggal dunia depan kita, ataupun kita pergi jumpa seseorang yang nak meninggal dunia, falakinuhu, maka naklah kamu talqinkan akan dia, ajarkan dia la ilaha illallah, ajarkan dia kalimat la ilaha illallah. Tak payah terpempik lah, terpempik kan terkejut dah dia kan. Tenang-tenang je kan. Ucapkan la ilaha illallah. Fa innahu maka sesungguhnya ma min 'abdin yakhtimu lahu biha, tiada daripada mana-mana hamba yang menyudahi baginya inda mauti, di sisi kematiannya. Tiada daripada mana hamba yang menutup maknanya tarikh kehidupannya itu kepada kematian, illa kanat zadahu fi jannah, kecuali ianya menjadi bekalan dia ke dalam syurga besok. Bekalan dia nak masuk syurga. Itulah dia punya kelebihannya kalau kita ajar pada orang tersebut apabila ada seorang nak meninggal dunia. Fa innahu ma min 'abdin yakhtimu lahu biha indal mautihi, maka sesungguhnya tiada daripada hamba yang menyudahi baginya kan di ketika kematiannya, kecuali adalah baginya itu bekalan sehingga untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya qala Umar ibn Khattab. Kemudian Umar bin Khattab pula berkata, ahdiru mautakum walakinuhum la ilaha illallah wa zakaruhum fa innahum yarawna ma law tarawna, fa innahum yarawna ma la tarawna. Telah berkatalah Sayyidina Umar ibn Khattab, ahdiru mautakum, hadirlah oleh kamu akan orang yang nak meninggal di kalangan kamu, walakinuhum, dan talqinkan akan dia, ajarkan akan dia. Apa yang kita nak ajarkan? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa zakaruhum, dan kamu menyebut akan mereka itu. Menyebutlah kalimat tadilah,
kepada mereka itu, fa innahum, maka sesungguhnya mereka yarawna ma lam tarawna, mereka itu melihat barang yang kamu tak lihat. Mana mereka melihat sesuatu yang kamu tak lihat. Apa yang dilihat? Ini persoalannya lah. Tidak lain tidak bukan tentulah malaikat maut. Malaikat maut ini nampak tu, kita tak nampak. Saat tersebut dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan masra'. Masra' maknanya orang yang hampir kepada kematian, ataupun naza'. Silah kita kan naza', dah nak meninggal dah. Masa itulah keadaannya tadi. Syaitan pun sama juga mempengaruhi dia. Malaikat pun datang juga. Berebut-rebut tu. Macam mana kesudahan orang yang nak mati ni, sama ada mati dalam keadaan beriman ke ataupun tak mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keadaan yang sangat gawat lah masa tersebut. Gitu. Kemudian Zakaru Abu Naim an hadis Makul. Kemudian telah menyebut oleh Abu Naim daripada hadis Makhul, daripada Ismail, daripada Iyas, daripada Abi Sa'id, Utbah bin Hamid an Makhul, an Wasilah, an Ashqa, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahdiru mautakum walakinuhum la ilaha illallah wa basyiruhum bil jannah fa innal hakim minar rijal yatahayyaru inda zalikal masra' wa inna syaitan aqrabu ma yakunu min ibni adam inda zalikal masra' wallazi nafsi biyadihi la mu'ayanah min malikul maut asyaddu min alfi darbatin bis sayf wallazi nafsi biyadi la takhruju nafsu 'abdin minad dunya hatta yata'allama kullu irkin minhu ala khiyalihi. Hadis ini merupakan hadis gharib daripada hadis makhul. Maksudnya apa tuan-tuan? Ahdiru mautakum walakinuhum, hadirlah oleh kamu akan orang yang nak meninggal di kalangan kamu. Pergilah hadir ziarah, tengok kan keadaannya macam mana. Sebab besok kita pun tak tahu macam mana. Kan? Ada orang tu kata, biarlah dah, tunggulah dia mati dulu. Dah mati, so barulah kita tengok. Dah mati macam mana kan? Tak tahu apa ke dah. Kita kena uruskan. Kena juga uruskan orang dah mati. Ni dalam keadaan dia sakaratul maut tu. Masa itulah sepatutnya kita kena hadir. Untuk kita bantu dia, kita tolong dia. Kerana dia akan berpisah antara dunia ke alam kubur, alam akhirat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, akhdiru mautakum walakinuhum, hadir oleh kamu akan orang yang nak mati di kalangan kamu, dan ajarkan oleh kamu kalimat la ilaha illallah wa basyiruhum bil jannah, dan berikan kabar gembira kepadanya dengan syurga. Berikan kabar gembira dengan syurga. Kalau hadis sebelum ni tuan-tuan yang kita bincang sebelum ni Nabi bersabda la tamunanna ahadukum illa wa huwa yasnuzan billah. Jangan mati di kalangan kamu kecuali naklah dia berbaik sangka dengan Allah. Berbaik sangka dengan Allah. Jadi salah satu cara berbaik sangka macam tadilah. Makna kita ceritakan pada dia tentang syurga. InsyaAllah kan kau ni penghuni syurga besok ni. Dapat kahwin bidadari kan. Kan? Berada dalam kenikmatan dalam syurga. Kerana akhlak kau ni sebelum ni pun kami tengok ni semua baik, bagus kan. Kau ni rajin mengajar ni kan. Rajin mengajar. Ataupun ni kau rajin ni dengan ceramah-ceramah ni. Biasa ceramah ni kau tak terlopeh. Duduk depan sekali. Depan Tok Guru kan. Jadi kita ceritalah benda baik kat dia. Basyiruhum bil jannah. Berikan kabar gembira pada dia dengan syurga. Fa'inal hakim minar rijal yatahayyaru inda zalikal masra', maka sesungguhnya orang yang bijak daripada laki-laki, kan, mana-mana laki-laki pun yatahayyaru, dia jadi bingung, kan, inda zalikal masra', di sisi ketika kematian. Di sisi nak mati tu semua akan bingung, kan, walaupun fa'innal hakim minar rijal, maksudnya orang yang bijaksana daripada lelaki mana sekalipun dalam dunia ni masih bingung. Kita bingung je kan. Walaupun dia seorang yang hebat, seorang yang pakar, berbagai jenis pakar ada pada dia, kelebihan macam-macam pun masing-masing bingung tu, tak tahu macam mana keadaan kan.
Kemudian wa inna syaitan aqrabu ma yakunu ibnu Adam, maka sesungguhnya syaitan itu terlebih hampir kepadanya daripada anak Adam. Inna zalikal masa, di sisi demikian kematian. Syaitan ni duduk lagi dekat dengan orang-orang lainnya. Yang kita rasakan macam kawan kita berada di sebelah kita, tapi sebenarnya syaitan lagi hampir dengan kita, membisikkan sesuatu yang mengajak kita supaya keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Wallazi nafsi biyadihi la muayyinah malikul maut asyaddu min alfi darbatin bisayf. Dan bermula diriku yang diriku dalam genggamannya Allah Taala, penyaksian dengan malaikat maut. Muayyanah ni penyaksian dengan mata kepala. Malaikat maut itu asyaddu min arfi darbatin, bersangatan daripada 1000 pukulan dengan pedang. Bersangatan maknanya lebih besar dia punya, lebih berat dia punya tekanannya kan, daripada pukulan dengan 1000 pedang. Masa itulah keadaan syaitan tu datang, merayu-rayu pada kita lah. Dia akan menyerupai ibu kita, menyerupai ayah kita. Dia akan menyerupai dengan orang yang kita kasih dan kita sayang, minta supaya kita ikut dia. Gitu. Wallazi nafsi biyadi la takhruju nafsun 'abdin minad dunya hatta yata'allama kullu arkin minhu hatta ala yadihi. Dan bermula diriku daripada yang berada dalam genggamannya Allah, tidak keluar satu nafas seorang hamba daripada dunia sehingga diperitkan, disakitkan akan tiap-tiap otot anggota tubuhnya. Disakiti akan setiap anggota, kan, otot-otot urat-urat dia tu akan disakiti. Kenapa? Kerana masa itulah orang kata kekuatan malaikat tu sangat kuat. Malaikat maut tadi, kerana dia nak cabut nyawa kita masa tu pula syaitan pun akan datang, kan, membantulah. Konon makan membantu lah tu. Konon aku nak bantu kau, dia kata. Kau ikutlah agama Yahudi agama yang betul. Kau ikutlah agama Nasrani agama yang betul. Tak? Macam-macam lah ucapan dia. Syaitan kerja. Baik, seterusnya, talqinul mauta hazil kalimat sunnatun maksuratun umila bihal muslimun. Bermula talqin mayat itu, talqin orang mati itu, dengan menggunakan ini kalimah la ilaha illallah, sunnatun maksurah, satu sunat yang dimaksurkan, mana yang ditekankan, yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW, biha muslimun, yang ditekankan kepada sekalian orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Ta'ala. Wazalika liyakuna akhirul kalamihim la ilaha illallah, supaya adalah demikian tadi, akhir setiap perkataan mereka itu, orang beriman tadi, ialah kalimahnya la ilaha illallah. Wa yahtimu lahu bisa'adatih, dan disudahkan dengan kehidupan tadi dengan bisa'adah, dengan kegembiraan, dengan keseronokan, kan, dapat ucap la ilaha illallah. Wa yadkhulu fi umumin qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan masuklah pada umum perkataan Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang adalah akhir kalamnya, perkataannya, dengan dia ucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, nescaya insya-Allah dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang popular yang biasa kita dengar. Kemudian hadis ini riwayat daripada Abu Daud daripada hadis Muaz bin Jabal, dan telah mensahihkan keduanya oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Baik, kemudian di masa itu juga, kan, kita dapat mengingatkan kepada orang yang mati tadi di atas segala tipu daya syaitan, kerana maka sungguh syaitan tu dia akan datang untuk orang yang al-muhtadaru ni, orang yang nak hadir mati tadi, liyufsida alaihi aqidatuhu, supaya nak merosakkan akidah dia. Itu sebabnya kita kena hadir. Sebabnya kita digalakkan hadir orang yang nak meninggal dunia dalam keadaan nazak kan. Tapi kadang ustaz tak dapat nak masuk ustaz. Kan doktor tak bagi masuk. Tu lainlah. Doktor tak bagi masuk tu lain cerita.
tak? Ini kita boleh masuk, kita boleh jumpa dia, kita boleh bagi nasihat dia, kita boleh bagi kan berikan gambar-gambaran yang cantik-cantik baik-baik pada dia, insya-Allah, supaya dia nanti dia dapat memudahkan kalamnya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian fa iza talaqahanna al-muqtadar, fa iza talaqahanna al-muqtadar qalaha maratan wahidah fala ta'udu alaihi li alla yadjaru. Kemudian apabila kamu telah berjaya mentakinkan dia, kamu dah berjaya mengajarkan kalimat la ilaha illallah, kamu tak perlu lagi menuturkan kali yang kedua. Tak perlu nak tutur kali kedua. Manakala kali pertama kita dia dah ikut apa kita punya cakap, dia pun ucap la ilaha illallah, dia pun ikutlah la ilaha illallah, maka kita tak perlu lagi mengulangi perkataan itu kali yang kedua, kali ketiga dan sebagainya. Fala ta'udu ilaihi, jangan kamu ulang-ulang lagi. Supaya apa? Supaya dia tidak marah ataupun tidak gelisah, dia tidak membentak, dia tidak marah dan sebagainya. Kan? Waqad kuriha ahli ilmi iksar min at-talqin, dan sungguh telah memakruhkan oleh ahli ilmu akan membanyakkan daripada talqin. Kita makruh kita ulang banyak-banyak kali itu. Cukup sekali kita ulang dah. Gitu. Apalagi kalau dia berjaya ikut perkataan kita tu la ilaha illallah, maka kita tak perlu ulang banyak-banyak. Kemudian dan tinggalkan akan dia kan apabila kita telah berjaya mentalkinkan dia, wa fuhima zalika anhu, dan dia faham. Dia faham apa yang kita ucapkan tadi, dia faham. Kemudian telah berkatalah Ibnu Mubarak, lakinu al-mayin la ilaha illallah fa iza qalaha fada'uhu, talkinkan oleh kamu akan orang yang nak mati di kalangan kamu dengan perkataan la ilaha illallah. Fa iza qalaha, apabila dia berkata akan demikian, dia ucapkan kita ucap tadi, fada'uhu, tinggalkan. Tinggalkan akan dia, cukuplah, tak perlu nak ulang banyak kali. Tak nak nanti seorang dah ajar dia la ilaha illallah, kemudian datang lagi seorang lagi, dia pun nak ajar juga la ilaha illallah, kemudian datang lagi orang lain pula, sampai kan orang nak mati dia pun dah poning kan. Macam itulah ibaratnya kan. Macam itulah ibaratnya. Cukup sekali kan. Ustaz ada, okey, ada ustaz datang, ujarkanlah la ilaha illallah. Macam mana? Perlu, bolehlah. Kalau tempoh terlama bolehlah. Kan? Kita dah ajar la ilaha illallah, dia pun dah ucap, lepas tu tak mati-mati lagi kan. Connect lagi kita nunggu nanti kita ajarlah balik. Ajarlah sekali lagi. Boleh Kemudian wa inna ma zalika innahu yakhafu alaihi iza laha alaihi biha ay yatabarrama. Kenyasanya yang demikian paksaan tadi, kalau kita paksa dia banyak kali, li'annahu yakhafu alaihi, ditakuti atasnya bahawa dia ni macam kan, dia macam gelisah, membentak macam tu kan. Jadi mana kalau kita dah ajar sekali tu cukup. Kemudian wayasaqalluha syaitan alaihi, kemudian syaitan pula memberati akan dia. Jadi kalau kita ajar banyak kali, kita paksa macam tu, kemudian dia akan gelisah, gementak dan sebagainya, maka syaitan pun masuk memberati atas dia, fayakunu sababan lisu'il khatimah, maka dia akan menjadi sebab kepada buruknya kematian. Dia akan menjadi sebab kepada buruknya su'ul khatimah, buruknya kesudahan dia, mana dia mati kemungkinan besar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Hasan bin Isa qala li Ibnu Mubarak, telah berkatalah Hasan bin Isa dan juga telah berkatalah bagiku oleh Ibnu Mubarak. Apa kata Ibnu Mubarak? Lakini, yakni syahadah, wala ta'un alayya illa an ukallima bi kalamin sanin.
Telah berkatalah Ibn Mubarak kepada Hasan bin Isa. Apa kata Ibn Mubarak? Dia kata, lakini, talqinkan oleh kamu akan daku. Maksudnya syahadah. Kan? Fala ta'udu alayya, jangan diulang-ulang atasku. Jangan diulang-ulang atasku illa kecuali an ukallima bi kalamin sani, kecuali aku berkata dengan perkataan yang kedua. Kecuali aku berkata perkataan lain lah, perkataan dunia dan sebagainya. Masa tu bolehlah kami ulang padaku, ulang kalimah tu kali yang kedua. Tapi kalau seandainya aku diam saja, tak apa, tak ada masalah. Talqinlah sekali pun tak apa. Wala ta'udu alai, jangan diulang-ulang banyak kali. Kecuali aku berkata perkataan kedua, benda-benda lain lah yang tak sepatutnya aku cakap, kita cakap. Ataupun benda berkaitan dengan dunia aku cakap, masa tu barulah kita ulang kali yang kedua, kali ketiga dan sebagainya. Boleh kan tuan-tuan? Baik, kemudian kutu aku katakan, waqad yakunu talqin bi zikril hadis inda rajuli al-alim kama zukra Abu Naim anna Aba Zur'ah ataupun Aba Zur'ah kana fi sauq. Dan kadang adalah talqin itu dengan menyebut hadis di sisi lelaki yang alim. Sebagaimana telah menyebut oleh Abu Naim, sesungguhnya Abu Zur'ah adalah satu hari dia akan meninggal dunia. Adalah satu hari seorang ulama ni namanya Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ni suatu hari dia nak meninggal dunia. Dan kebiasaannya Abu Zur'ah dengan sesahabat dia sekarang ulama ni, mereka suka sebut berkenaan hadis tentang kematian. Mereka suka sebut hadis berkenaan dengan kematian. Kan? Ada separuh orang dia tak perlu cerita tentang hadis-hadis tentang kematian. Cukup suruh kata la ilaha illallah dah sudah. Tapi di kalau ulama lain. Ulama ni lain, mereka suka berbincang-bincang tentang hadis. Jadi ada satu hari ni Abu Zur'ah ni nak meninggal dunia. Jadi nak suruh ucap la ilaha illallah ni mungkin dia payah sikit nak sebut. Jadi cerita tentang hadis. Cerita hadis tentang kematian boleh disebut. Jadi kemudian wa indahu Abu Hatim. Di sisinya Abu Zur'ah itu terdapatnya Abu Hatim. Kemudian Muhammad bin Salamah. Kemudian Muzi bin Syazan wa jama'atun minal ulama, dan sekumpulan ni kalau ulama. Sekumpulan ulama. Mereka ni suka bercerita tentang hadis. Wa zukiru hadis talqin fayastahyuna in Abi Zara. Lalu mereka pun menyebut tentang hadis berkenaan talqin, lalu mereka malu berada di depan Abu Zur'ah. Faqalu, lalu mereka berkata, ya ashabuna ta'alu natazakkaru al-hadis. Wahai sahabat-sahabat kami, wahai sahabat-sahabat kami, marilah kita duduk ramai-ramai sama-sama, kita sebut tentang hadis. Kita cerita tentang hadis. Faqala Muhammad bin Salamah. Kemudian berkatalah Muhammad bin Salamah. Dia kata, haddatsana Dhahak bin Mukhalid, haddatsana Abu Asim, haddatsana Abdullah Hamid bin Ja'far As-Salih. Kan, walam yatazawwajhu, kemudian dia tidak menambahkan lagi. Dia tak menambahkan lagi sambungan hadis itu. Dia cerita tentang haddatsana Dhahik, kami dicerita pada kami daripada Dhahak bin Mukhalid, haddatsana daripada Abu Hasim, haddatsana Abu Hamid. Dia ceritalah tentang hadis-hadis itu, kemudian dia stop kat situ. Dia tak habiskan hadis itu. Kenapa? Kerana dia malu kepada Abu Zur'ah ini. Nak habiskan hadis itu. Kemudian berkatalah Abu Hatim. Abu Hatim pun cerita tentang hadis. Haddatsana Al-Bandar, haddatsana Abu Asim, haddatsana Abu Hamid bin Ja'far. Dan seterusnya, walam yatazawwajhu wal baqu nasqutun. Dan dia tidak meneruskan hadis tadi. Kemudian ulama-ulama ahli semua diam. Ulama ahli semua diam, masing-masing tak dengar apakah sambungan daripada hadis itu. Faqala Abu Zur'ah wa huwa fi sauqi. Kemudian Abu Zur'ah pula mencelah. Dia nak mati ni. Abu Zur'ah ni nak mati. Tiba-tiba Abu Zur'ah pun menyebut wa huwa fi sauqi, padahal dia keadaan nazak nak mati. Dia pun sebut haddatsana Abu Hasim bin Abdul Hamid, haddatsana Abu Ja'far bin Saleh bin Abil Gharib, haddatsana sampailah habis. Kemudian dia sambung, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah.
barang siapa yang adalah akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk dalam syurga. Wa fi riwayatin, dan sampai pada satu riwayat, haramallahu anin nar, Allah Taala mengharamkan dia daripada api neraka. Wa tufiya rahimahullah taala, kemudian dia diwafatkan. Kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nak cerita pada kita tentang ulama. Mana ulama ni kalau nak orang kata dalam keadaan dia sakaratul maut tu, dia masih lagi cerita tentang hadis. Dia masih lagi cerita tentang hadis. Kalau cerita nak mati, saya tak tahu apa benda itu cerita. Tentu cerita tentang kereta rumah, anak isteri, tanah, apa macam-macam lah. Dan semua kalau kita sebutlah cerita tentang bab dunia ni, ulama dia tak cerita benda tu. Dia cerita mesti sampai cerita hadis lagi tu. Cerita tentang hadis. Kan? Riwayat pada siapa, riwayat pada siapa, riwayat pada siapa, sampailah kepada Abu Zur'ah ni, dia pun cerita tentang hadis juga. Akhirnya disebut satu hadis, man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah jannah. Barang siapa yang adalah akhir perkataannya kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dia masuk syurga. Wa fi riwayatin, dan sampai pada satu riwayat, haramallahu anin nar, Allah Taala mengharamkan dia daripada api neraka. Kemudian musannaf menyambung daripada perkataan kitab ini, wa tufiya rahimahullah taala, kemudian dia diwafatkan. Nampak tak? Ini kelebihan ulama. Tak ada sebut tentang cerita kereta, tanah, kebun, kan, kambing, lembu, kobau. Tak ada sebut dah. Sebut cerita tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sikit lagi tuan. Kemudian riwayat daripada Abdullah bin Syu'rumah. Qala, dia kata, dahaltu an Amir Asy'ubi. Satu hari dia kata, aku masuk kepada Amir Asy'ubi yang masa tu dia tengah sakit. Masa tu dia tengah sakit. Wa wajadnahu lima fihi, dan aku dapati dia dalam keadaan nazak lah, nak mati. Wa rajulun yulaqahu asy-syahadah, kemudian terdapat seorang lelaki mensyahadahkan dia. Ada seorang lelaki memberikan syahadah pada dia. Wa yaqulu lahu, dan berkata ia baginya, la ilaha illallah. La ilaha illallah, hendaklah kamu ucapkan la ilaha illallah. Wa huwa yaksiru alaihi, padahal dia memperbanyakkan perkataan tadi. Dia ulang-ulang perkataan tadi kepada Amir Asy-Sya'bi ni. Faqala al-Sya'bi, maka tiba-tiba Sya'bi berkata, dia kata irfiq bih, maknanya orang kata sabar-sabarlah, dia kata. Sabar-sabarlah, janganlah banyak-banyak bona, dia kata. Sya'bi kata, kan? Fa mutakallimu al-marid, kamu ni tengah bercakap dengan orang sakit. Kan? Waqala, dan berkata, in talaqqani aw la talaqqani fa inni la aduha, sama ada kau talkinkan padaku ke ataupun kau tak talkinkan padaku ke, maka sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan perkataan la ilaha illallah itu. Jawapan dia. Dia kata, maknanya Sya'bi ditegur lelaki tadi yang menekan kepada dia supaya banyak memperbanyakkan perkataan la ilaha illallah. Jadi Sya'bi kata, in talaqqani aw la talaqqani, sama ada kau ajarkan aku ke kau tak ajarkan, fa inni la ad'uha, aku tak akan tinggalkan perkataan la ilaha illallah ini. Summa qara'a, kemudian dia baca ayat Quran itu. Wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu haqqa biha wa ahlaha, dan Allah Subhanahu wa taala melazimi akan kepada mereka itu kalimat takwa, dan adalah mereka itu lebih berhak dengannya dan juga ahlinya kepada kalimat takwa. Surah Al-Fatah ayat 26. Kemudian faqala Sya'bi, kemudian Sya'bi pun berkata, alhamdulillahillazi najji sahibana haza, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melepaskan sahabat kami dengan ini. Wakila li Junaid, dan berkatalah Junaid di ketika kematiannya, qul la ilaha illallah, katakan oleh kamu la ilaha illallah. Faqala, maka berkatalah Junaid, dia kata, ma nasituhu fa uzkirahu, aku tidak akan melupakan akan dia dan aku selalu menyebut akan dia. Ada orang nak talkinkan kepada Junaid ni,
kalimat la ilaha illallah. Apa kata Junaid? Dia kata aku takkan lupakan kalimat itu dan aku selalu sebut sebenarnya. Kalau kau tak ajar aku pun tak apa, dia kata. Memang aku lazimkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey, sekadar itulah tentang perbincangan kita pada petang ini, insya-Allah. Sikit sebanyak ilmu yang disampaikan dikongsikan berkenaan talqin mayat dengan kalimah la ilaha illallah. Dan akan datang kita akan sambung lagi tentang bab min hadil mait, bab daripada hadir kematian. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan perkataan yang buruk-buruk kecuali dengan perkataan yang baik. Ya takallamu bi khairin wa kaifa du'a li mait. Dan bagaimana anda doakan bagi mayat iza mata, apabila dia mati, dan ketika dia terbuka mata itu kita nak tutupkan mata dia. Sekadar itulah perbincangan kita, insya-Allah. Dan kita sambung. Wallahu a'lam bishawab.